Cik, Cik tahu tak Chokma tu apa? Cogan alam? Cogan agama? Tombak berambu? Gendik diraja tu apa? Semua benda tak tahu korang. Semua benda tak tahu. Apa je yang korang tahu? Apa je yang korang tahu? Channel Cikgu Madi tahu. Habis, kalau tahu, kena buat apa? Itu betul. Nampak tak? Okey. Rupanya ramai yang tak tahu apakah alat-alat kebesaran dan perhiasan diraja yang kita ada. Ini mungkin berpunca daripada sikap kita sendiri yang mungkin kita tak suka ambil tahu, tak nak ambil tahu, ataupun kita tak diberitahu ataupun didedahkan dengan maklumat-maklumat sebegini dengan lebih rapat. Okey, jadi bukan kata saja pelajar lah yang tak tahu. Okey, mungkin masyarakat sekeliling pun masih ramai yang tak tahu. Okey, jadi untuk pembelajaran kali ini saya bawakan tajuk di dalam bidang 1 iaitu sejarah dan apresiasi, bertajuk alat kebesaran dan perhiasan diraja. Diraja tu ialah institusi diraja Malaysia lah. Okey, so kita teruskan supaya tak panjang sangat jadi. Okey, siapa yang ada buku teks, sila buka buku teks di muka surat 2. Siapa yang tak ada, jangan lupa download buku teks digital seperti yang saya ajar sebelum ni. Ataupun siapa yang tak ada buku teks, tengok dekat buku teks ini yang saya paparkan ni. Okey, buku teks. Okey, saya besarkan sikit. Okey, jadi seperti biasalah, yang kena bacanya ialah cikgu kena baca. Okey, anda tengok dan sama-sama baca dan sama-sama faham petikan yang disediakan. Okey, jadi kita tengok dulu pengenalan untuk tajuk ini. Okey, negara Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan dalam demokrasi berparlimen. Berdasarkan sistem ini, Ketua Persekutuan ialah Seri Paduka yang di-Pertuan Agong dan Ketua Negeri pula digelar sama ada Sultan, Raja yang di-Pertuan Besar atau yang di-Pertua Negeri. Institusi beraja ini merupakan kesinambungan daripada warisan Kesultanan Melayu. Oleh itu, terdapat alat kebesaran dan perhiasan diraja yang masih diguna pakai dalam majlis ataupun istiadat tertentu. Peralatan dan perhiasan ini merupakan warisan bangsa yang perlu diketahui oleh generasi hari ini dan akan datang supaya mereka lebih menghormati institusi ini. Okay. Kita tengok sikit persepsi seni. Institusi beraja di Malaysia mempunyai pelbagai jenis alatan kebesaran dan perhiasan diraja yang menjadi simbol kedaulatan raja dan negeri yang diperintahkan. Setiap negeri mempunyai alat kebesaran dan perhiasan diraja yang berbeza. Alat kebesaran dan perhiasan diraja ini direka dengan keunikan tersendiri dan dijaga rapi sejak dahulu hingga ke hari ini. Baik, kita terus tengok jenis-jenis alat kebesaran dan juga perhiasan diraja. Alat kebesaran diraja ada beberapa jenis. Peralatan ini menjadi simbol dan keagungan warisan Kesultanan Melayu sejak berkurun lamanya. Berikut ialah alat kebesaran diraja yang digunakan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong dalam upacara rasmi. Okey, yang pertama ialah cogan alam. Cogan alam merupakan sebatang tongkat yang diperbuat daripada perak yang berukuran 162.66 cm. Alat kebesaran ini mempunyai struktur bulatan pada bahagian hulu. Di atas bulatan tersebut terdapat ukiran anak bulan dan bintang daripada emas. Di sekeliling bulatan itu pula terdapat lambang 11 buah negeri tanah Melayu daripada emas. Bulatan tersebut ditanggung oleh 4 ekor harimau yang berdiri. Batang tongkat ini pula dihiasi dengan motif 6 tangkai padi yang diperbuat daripada emas. Cogan agama. Cogan agama merupakan sebatang tongkat bulat berhulu besar yang diperbuat daripada perak. Panjang tongkat ini berukuran 155.04 cm. Di bahagian hulu tongkat terdapat ukiran anak bulan dengan bintang pecah 5 yang diperbuat daripada emas. Pada batang dan hulunya diukir dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Okey, sama juga cogan alam. Okey, fokus yang diberikan ialah banyak tertumpu pada bahagian hulunya. Okey, dekat sini.
Okey, seterusnya keris panjang diraja. Okey, keris, tengok pada keris yang warna emas tu ya. Okey, keris panjang diraja merupakan keris utama dalam istiadat pertabalan. Bahagian hulu hingga ke sarung keris ini disalut dengan emas. Di atas sampilnya diukir lambang kerajaan persekutuan dan lambang 11 buah negeri tanah Melayu untuk menunjukkan naungan dan kekuasaan yang di-Pertuan Agong ke atas negara Malaysia. Mata keris ini ditempa daripada besi wajar yang diambil dari 11 bilah keris di tanah Melayu. Bahagian hulu atau kepala keris ini berbentuk tapak kuda dengan motif buah jering. Okey, keris panjang. Okey, kemudian kita tengok yang berwarna perak ni ialah nama dia Chok Ma. Okey. Chok Ma merupakan dua batang tongkat pendek yang diperbuat daripada perak. Okey, setiap satu je mempunyai ukuran 81.32 cm. Pada bahagian hulu Chok Ma ini berbentuk kubah. Okey, yang bulat tu ya. Alat-alat kebesaran ini berfungsi sebagai alat perang pada zaman dahulu. Okey, so dah tahu Chok Ma merupakan alat perang pada zaman dahulu. So lain kali kalau orang tanya Chok Ma atau apa ialah alat perang. Okey, seterusnya kita tengok sikit senjata. Ini baru betul-betul senjata, iaitu pedang, keris panjang dan sundang diraja. Okey, baca jangan tak baca. Alat kebesaran ini merupakan 3 senjata Melayu lama yang diambil daripada mata pedang, keris panjang dan sundang zaman dahulu. Keris panjang dan sundang diraja disalut dengan perak. Kedua-dua keris ini mempunyai ukiran pada bahagian hulu dan juga sarungnya. Kita tengok pula payung. Okey, kenapa payung ini disebut sebagai payung ubur-ubur kuning? Okey, kalau kita perhatikan dekat sini pun memang bentuk dia macam ubur-ubur Okey, dekat sini. Ubur-ubur. Okey, jom baca. Okey, terdapat 20 kaki payung ubur-ubur kuning yang diperbuat daripada kain sutera berwarna kuning diraja. Okey, yang mana kita tahu warna kuning ni ialah warna yang dipandang mulia oleh orang Melayu dan juga menjadi lambang kebesaran raja-raja di Malaysia lah ataupun di tanah Melayu. Okey, di bahagian puncak payung ini dipasang anak bulan dan juga bintang. Okey, dekat atas tadi. Seterusnya kita tengok tombak berambu. Okey, terdapat 20 batang tombak berambu. Mata tombak ini berlok 3 dan diperbuat daripada tombak-tombak pusaka dari 11 buah negeri di tanah Melayu. Okey. Okey, dalam petikan ini ada perkataan lock. Okey, berlok. Siapa yang kamu faham dengan berlok ni? Okey, lock ni ialah iaitu alunan ataupun lengkungan-lengkungan yang terdapat pada mata tombak ni. Okey, yang mana lock ni juga terdapat pada mata-mata keris. Okey, maksudnya ini lock dia. Ini yang macam tu. So dia ada macam lembing ni, dia kata tombak ni ada 3, berlok 3. Okey, ada setengah keris dia berlok 5, 7, 9, 11. Okey. So lock tu ialah berapa banyak dia punya kita panggil apa? Lekukan. Okey, lekukan pada mata keris ataupun mata tombak inilah. Okey, next. Seterusnya kita tengok beberapa perhiasan diraja yang dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong. Okey, yang pertama ialah tengkolok diraja. Tengkolok diraja ialah kain yang ditenun dengan sutera berwarna hitam dan bersulam benang emas. Bentuk solek pada ulunya dinamakan dendam tak sudah. Okey, yang berasal dari Negeri Sembilan. Pada bahagian hadapan tengkolok ini dipasang dengan anak bulan dan juga bintang pecah 14 yang diperbuat daripada emas putih. Di tengah-tengah bintang pecah 14 ini terletaknya lambang kerajaan persekutuan yang berwarna-warni. Okey, so ini terbuat daripada emas putih. Seterusnya kita tengok ialah meskat. Kau nak sebut muskat ke meskat? Cuba cari cara sebutan yang betul. Okey, meskat ni ialah pakaian rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okay, baju ni mendapat inspirasi daripada pakaian tradisional tradisi meskat Oman dan pakaian rasmi pegawai kerajaan negeri Kedah. Okay, meskat diperbuat daripada benang bulu berwarna hitam yang dijahit dengan menggunakan sulaman benang emas.
Pakaian rasmi ini bermotif ragam hias awal larat dan juga bunga raya yang melambangkan bunga kebangsaan Malaysia. Baju ini labuh hingga ke paras peha, dan berlengan panjang. Pada kebiasaannya, baju ini dipakai bersama-sama dengan seluar panjang yang bersulam di kaki dan juga tengkolok. Tengok sulaman-sulaman yang terdapat pada bahagian baju, leher, hujung lengan. Seterusnya ialah mesket. Mesket ni ialah merupakan pakaian rasmi yang di-Pertuan Agong semasa majlis santapan malam beristiadat. Pakai untuk dinner lah ya. Tapi dinner beristiadat lah, bukan dinner macam kita makan malam dekat restoran tu. Reka bentuk dan corak pakaian ini diolah berdasarkan meskat yang di-Pertuan Agong. Pada bahagian collar dan lengan terdapat motif ragam hias awan larat. Iaitu elemen seni reka yang disignifikasikan dengan istana yang mencerminkan identiti kebangsaan. Terdapat motif bunga raya yang melambangkan keberanian, perpaduan. 5 kelopak pula menggambarkan 5 prinsip rukun negara. Kemudian terdapat aksesori, tengok atas bahu tu, yang disebut sebagai epaulet. Kemudian ada keris bersilang dan bintang pecah 5 yang disusun secara bulatan. Ini menggambarkan baginda sebagai pemerintah tertinggi dalam angkatan tentera. Tengok aksesori yang ada dekat baju ni juga. Ada bintang pecah 5, bunga raya. So dalam erti kata mudahnya, apa saja yang ada dekat baju ni, dia mempunyai maksud ataupun lambang-lambang ataupun kita kata maksud yang tersirat lah. Bukan saja digantung sekadar perhiasan. Kemudian berikutnya kita tengok ialah keris pendek. Keris pendek diraja. Yang mana keris pendek diraja ini diperbuat daripada mata keris lama yang berhulu dan bersarungkan gading serta bertatahkan emas. Hulu keris ini dinamakan hulu pekaka dan berbentuk kepala geroda. Pada bahagian sampir keris ini diterapkan dengan lambang kerajaan persekutuan. Keris ini ialah salah satu pelengkap kepada pakaian kebesaran diraja. Keris pendek yang tadi keris panjang. Seterusnya ialah pending diraja. Pending diraja ini diperbuat daripada emas 10 mutu bertatahkan permata delima. Di tengah-tengahnya pula tertera lambang kerajaan persekutuan. Tali bengkungnya diperbuat daripada kain saklat bertekat benang emas dengan corak bunga. Ini ada permata delima ni dekat sini, yang warna merah tu. Pending ni macam kepala tali pinggang lah. Ni ada tali untuk ikat, untuk kemaskan pada bahagian pinggang. Kemudian kita tengok aksesori Raja Permaisuri Agong, yang disebut sebagai gandik diraja. Gandik diraja atau pemeles ialah perhiasan diraja yang dipakai oleh Raja Permaisuri Agong. Gandik ini diperbuat daripada emas putih bertatah penuh dengan permata berlian bermotif awan larat. Pada bahagian tengah terdapat anak bulan dengan bintang yang diperbuat daripada emas putih. Gandik ini boleh dicerai-ceraikan menjadi loket atau juga kerongsang. Seterusnya ialah kalung diraja. Kalung diraja ialah sejenis rantai leher yang dipakai juga oleh Raja Permaisuri Agong. Kalung ini diperbuat daripada emas putih bertatah penuh dengan permata berlian. Kalung ini juga boleh diceraikan menjadi sepasang subang, kerongsang dan kerabu. Bukan nasi kerabu. Untuk memudahkan pemahaman kita, kita tengok kepada ringkasan fungsi dan peranan alat kebesaran dan perhiasan diraja. Untuk yang ini kita fokuskan kepada fungsi saja. Supaya awak tahu nama, tahu fungsi. Tahu nama, tahu fungsi. Dan dalam masa yang sama nanti, korang bacalah juga, tengok peranan dia apa. Yang pertama ialah keris panjang diraja, yang mana fungsinya ialah merupakan alat kebesaran negara yang utama dalam istiadat pertabalan. Seterusnya ialah cogan alam. Digunakan semasa istiadat Raja-Raja Melayu. Saya highlightkan sikit. Kemudian cogan agama. Yang digunakan semasa istiadat rasmi Raja-Raja Melayu. So cogan alam dengan cogan agama ni fungsi dia sama. Seterusnya ialah cokma. Merupakan alat perang pada zaman dahulu dan juga menjadi alat kebesaran negara. Seterusnya ialah keris panjang. Dekat sini merupakan 3 senjata lama. Yang utamalah dalam peperangan kalau ada.
payung ubur-ubur kuning pula digunakan semasa majlis istiadat rasmi. Okey, kemudian tombak berambu. Okey, digunakan dalam majlis-majlis istiadat rasmi. Kemudian tengkolok diraja, okey, dipakai pada hari pertabalan, sambutan hari ulang tahun keputeraan, lawatan rasmi, kemudian ataupun pembukaan penggal persidangan parlimen. Dalam erti katanya memang dipakai untuk majlis rasmi sahaja. Okey, meskat pagi itu pakaian rasmi yang di-Pertuan Agong. Meskit ialah pakaian rasmi semasa dinner. Ingat tu, dinner diraja lah. Okey, pending pula. Pending diraja sebagai pengancing tali pinggang atau kepala tali pinggang. Keris pendek merupakan pelengkap pakaian kebesaran diraja. Siapa pakai? Yang di-Pertuan Agong. Okey, gandik dipakai di kepala. Siapa pakai? Permaisuri, Raja Permaisuri Agong. Begitu juga dengan kalung, okey, yang dipakai oleh Raja Permaisuri Agong. Okey, dan yang terakhir untuk hari ini kita tengok sikit pakaian-pakaian dan juga peralatan di negeri lain. Okey, negeri-negeri yang mempunyai sultan atau raja juga memiliki alat kebesaran dan perhiasan diraja. Setiap alat kebesaran dan perhiasan diraja ini mempunyai fungsi serta peranan tertentu. Cara pemakaian peralatan ini juga berbeza mengikut negeri. Peralatan dan perhiasan ini hanya digunakan dalam majlis istiadat tertentu sahaja. Okey, kita tengok contoh alat kebesaran dan perhiasan diraja. Contoh yang ditunjukkan dekat sini ialah tengkolok, mahkota dan juga tanjak diraja. Okey, kita tengok tengkolok diraja Pahang yang menggunakan solek sekelongsong bunga. Okey, dekat sini. Okey, kemudian tengkolok diraja Negeri Sembilan menggunakan solek dendam tak sudah. Kemudian tengkolok diraja Negeri Selangor yang menggunakan solek setanjak balong raja. Okey, kemudian tengkolok diraja Perlis menggunakan solek dendam tak sudah juga. Okey, tengkolok diraja Kedah menggunakan solek dendam tak sudah. Okey, di Terengganu menggunakan solek belalai gajah. Okey, dia tinggi sikit. Okey, tengkolok di Kelantan, okey, menggunakan solek ketambudu. Negeri Johor, okey, mahkota negeri Johor, mahkota kerajaan Johor. Dan di Perak, okey, kita dekat tepi ni, tengkolok menggunakan solek ayam patah kepak. Seterusnya kita tengok sikit contoh keris diraja. Keris Taming Sari Perak, keris pendek diraja Perlis, dan keris panjang Beruk Berayun Selangor. Lain macam sikit nama dia. Okey. Kemudian contoh-contoh mahkota diraja bagi raja perempuan. Okey, juga disebut ada yang menggunakan tiara dan juga gandik. Okey, mahkota Tengku Ampuan Selangor. Okey, kemudian mahkota Permaisuri Johor, tiara Raja Permaisuri Perak, tiara Tengku Ampuan Pahang, gandik Permaisuri Terengganu. Okey, gandik Raja Perempuan Perlis. So begitulah. Kita dah tengok ke semua sekali, lebih kurang ada 14. Okey, pakaian dan juga alat-alat kebesaran dan juga alat perhiasan diraja. Okey, jadi selepas pembelajaran ini, cikgu harap lepas ni kalau ditanya lagi apakah nama-nama berikut, apakah gandik, apakah cokma, okey, payung ubur-ubur kuning tu apa, so cikgu harap kita dah tahu, dah boleh jawab. Okey, apa yang cikgu harapkan daripada pembelajaran sesi pada kali ini akan meningkatkan kita punya rasa penghargaan dan juga apresiasi kita terhadap sistem perlembagaan diraja di tanah Melayu dan juga di Malaysia pada hari inilah. Yang mana sekaligus ini nanti akan meningkatkan kita punya rasa hormat pada sistem beraja di Malaysia, dan kita menjadi rasa lebih bangga sebagai seorang rakyat Malaysia. Okey, so terima kasih cikgu ucapkan kerana menonton video pembelajaran pada kali ini. Dan sebelum berpisah, cikgu ingatkan jangan lupa subscribe channel ni supaya banyak lagi video-video yang akan datang boleh cikgu share, yang mana bukan saja untuk belajar pada hari ini, tetapi akan menjadi bahan ulang kaji korang pada masa-masa akan datang sepanjang masa. Okey, terima kasih, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan daulat tuanku. Bye bye.